Baik, sekarang kita berada di segmen motivasi kewangan. Maklum sajalah kita ni di zaman moden ni kadang-kadang RM10 tu indah cukup. Kadang-kadang duit tu RM10 di paket kita ni kan membeli nasi katok saja. Membeli nasi katok bila sampai di kereta, mana tu RM10 ku tu. Jadi itulah masalah-masalah kita ni sukar untuk menjaga kewangan kita ni. Kadang-kadang boleh saja terlepas pandang kerana membeli tanpa kita ni sedari telah pun merugikan kita ni dan barangan tersebut indah diperlukan. Dan itu kami bawakan kepada Auda untuk hari ini bagi segmen motivasi kewangan bertajuk perancangan kewangan dan matlamat. Dan Intan sumber kita. Alhamdulillah pagi-pagi ini kita telah pun menjemput pakar kewangan kita iaitu Afiza Osili. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah Jadi berbincang mengenai dengan perancangan kewangan dan juga matlamat ini pentingnya apabila kita ingin memulakan simpanan ataupun kewangan ini perlunya ada visi dan juga misi daripada kewangan kita itu. Jadi sebagai mukadimah ni kami akan serahkan kepada Puan untuk berkongsi mengenai dengan perancangan kewangan dan juga matlamat ini. Silakan. So, mandangan kan ketani masa ni perlahan-lahan dalam fasa pulih kembali seperti sedia kala lah. Macam orang pun start sudah akan melancong adalah penting untuk ketani mengimbas kembali perancangan kewangan ketani. So, yang pertama yang perlu ketani cek adalah dari gaji ke perbelanjaan dan simpanan kita ni setiap bulan tu. Apa yang meningkat ataupun ada yang tambah ada baru yang ditambah di dalam perbelanjaan ketani. So dalam cash flow ataupun orang aliran tunai ketani lah. Kemudian sudah ketani dapat jumlah-jumlah tersebut, ketani bolehlah melihat kembali matlamat kewangan ketani. Pasal ini kira ketani kan merancang kewangan. The first stage itu adalah mesti set matlamat. Jadi kalau sekiranya kita ni ingin menyimpan kewangan mungkin dalam tempoh setahun. Jadi perlunya kita ni memeriksa dahulu gaji kita ni itu berapa. Gaji bersih lah tu Puan. Pasal mana tahu ada yang kan naik gaji ke apa ataupun ada perbelanjaan macam ada allowance yang baru kena bagi meningkat. So itu yang perlu kita ni ceklah semula. Orang kita ni imbas semula yang baru pasal kita ni boleh pakai ketani punya aliran tunai yang lama. Ketani mesti pakai aliran tunai ketani yang sekarang ni. Sebab mungkin transisinya tu lain. Macam dulu masa tu perbelanjaan masa ketani masa pandemik. Jadi sekarang ni slowly ketani kan ke macam biasa. So perbelanjaan yang baru-baru yang ada datang ataupun bagi mereka yang ke fasa hidup baru macam kan berkahwin, sudah dalam perkahwinan ke apa. So memang berubah. Jadi ketani mesti ceklah aliran tunai ketanian ni. So make sure that biasalah yang nato. Baik, untuk seterusnya mungkin dapat dijelaskan mengapa penting ataupun mengapa perlu untuk ketani merancang kewangan berkenaan. So perlu untuk ketani merancang kewangan itu adalah pasal kalau ketani tiap-tiap bulan macam ada perancangan langsung. Ketani boleh macam nyorang macam kenapa macam paket kuaninya macam ada lubang orang bubus macam di mana ku kan anunya macam di mana kemana hilangnya duitku apa tu. So kalau ada perancangan ni adalah merbahayalah untuk ketani sebab macam orang dapat si gaji ketani ada orang membahagikan gajiannya jadi indah organize orang. Jadi kalau tu kan dah organize ketani pun macam duitku kemari dia larinya, kemana dia larinya, sampai indah cukup. Kenapa indah cukup? Selalunya dari sanalah ketani boleh lihat kenapa duit ketanian ni macam hilang, di mana hilangnya, apakah atau bukan macam kadang-kadang ketani indah sadar saja perbelanjaan itu. Sebab itu penting untuk memulakan perancangan kewangan ni. Mesti ketani rancang. Mesti ada matlamat lah. Kerana kalau contohnya sajalah kalau kita ni hidup kita ni tidak ada matlamat. Jadi kita ni macam indah ada hala tuju, indah ada arah. Jadi pentingnya untuk kita ni
ni adanya matlamat ya. Dan seterusnya ni Puan ya, mungkin ada sebarang contoh yang dapat dikongsikan ni ya kepada penonton kita dalam menetapkan matlamat kewangan. Okay. So saya akan bincangkan dulu pasal maklamatannya. Kenapa ya pentinglah adalah kalau macam kita ni kan keluar jalan dari rumah lah, kita ni mesti ada tujuan ataupun destinasi kan tu. Macam kalau nadakan niaga, kita ni keluar pun macam simpang siurnya orang ke sana juga kemari juga. So kalau kita ni macam mana sama je dalam merancang kewangan tu, kenapa kita ni kan merancang kewangan ni? Kalau ada tujuan atau matlamat, kita ni akan semangat untuk menyimpan dan berusaha untuk impian yang diinginkan. Dan kita ni indah mau impian kita ni menjadi mimpi saja kan. Jadi salah satu contohnya adalah yang pertama, apa yang diimpikan tu. Macam menyimpan untuk pendidikan anak, naik haji, melancong, membuat rumah dan lain-lain lah. Okay. Yang kedua yang perlu kita ni tahu berapa kita ni perlukan. Macam sekiranya menyimpan untuk anakku sekolah sudah kan ke universiti ya, maybe dalam 50,000 ataupun 20,000 aku perlu. So dari sana kita ni dapat sudah berapa yang kita perlukan. Step seterusnya adalah jangka masa kita ni mau mendapatkan amount ni. Okay, so macam dalam 16 tahun kemudian ke ataupun 18 tahun kemudian ke aku mau ada duit tani, jadi ni orang indah kita ni membuat pinjaman ke bank terpulang. Kita ni mau menyimpan daripada kita ni meminjam. Okay, so dari sudah tu sudah kita ni dapat duit apa tu yang perlu menyimpan. So dari sana kita ni dapat ni orang mengkalkulate berapa setiap bulan kita ni dapat menyimpan. Jadi simpanan ini dalam jangka masanya lah juga. Jangan dikacau, mesti berdisiplin dan seterusnya lah. Itu adalah salah satu contoh yang dapat kita ni dengarkan daripada Puan sendiri. Jadi Puan sesudah kita ni membuat matlamat ya ataupun tujuan kita ni. Jadi mungkin ada lagi langkah-langkah seterusnya dapat Puan kongsikan kepada penonton kita. Okay. So setelah kita ni mendapatkan matlamat, so yang seterusnya adalah mencari instrumen kewangan yang sesuai untuk mencapai matlamatnya. Pasal setiap matlamat, diorang memerlukan berbezalah instrumen yang dipakai untuk mencapai itu. Seperti bank kah, insurance kah, investment kah dan lain-lain lah. So yang ini adalah topik yang barat untuk kita bincangkan pagi ini. Jadi mungkin kami akan terangkan dengan lebih lanjut kepada pada sesi motivasi kewangan yang seterusnya lah. InsyaAllah nanti kita ni bawa je dengan kopi jadi santai. Jadi dapat kita dibincangkan. Pasal kalau tu dibincangkan dalam satu masa ia mesti touch macam orang kalau matlamat yang ini apa sesuainya, matlamat yang ini apa sesuainya. So ia spesifik lagi sikit lah. Jadi ini terpulang je bagi setiap individu. Kalau contoh saya Intan macam mana untuk ia mengekalkan ataupun mempunyai matlamat dalam perancangannya, begitu juga dan saya ada berbeza-beza. Jadi ia memang sukarlah dengan masa, jangka masa yang pendek ini memang sukarlah untuk kami bincangkan ke semuanya. Namun ada juga sedikit sebanyak kami dapat memetik beberapa informasi berkenaan dan juga mungkin dapat penonton kita ni memikirkan yang mana satukah yang sesuai untuk mereka. Namun untuk jelasnya lagi mungkin dapat Puan berikan sedikit ringkasan ataupun rumusan bagaimana cara kita ni untuk merancang kewangan dan memilih matlamat berkenaan. Okey. So macam yang saya katakan tadi, pertama kita ni cek dulu kita ni punya cash flow ataupun aliran tunai kita ni sudah tu baru kita ni menetapkan matlamat. Ini ambil masa memikirkan lah. Jangan jawab macam 5 minit. Okey, habis sudah Ya, pasal benda ni masa dimalamkan dulu lah. Dimalamkan mesti berpanjang. Pasal matlamat ni ada matlamat pendek. Matlamat macam long term, short term, medium termnya orang kan. So yang ni macam ia perjalanan. So kita ni mesti ambil masa macam kalau aku mau ni macam mana bila aku perlukan. Macam indah satu saja. Jangan dilimitkan satu matlamat saja. Kita ni mesti perlukan pikirkan sampai panjang lah supaya
apa saja yang macam orang emergency ke berlaku yang memerlukan duit apa tu indah terkacau dengan apa matlamat kita ni ya. And then sudah tu yang ketiga adalah mencari instrumen kewangan yang sesuai untuk matlamat ketanian ni. Ni perlu ketani lihatlah balik macam risikonya macam pasal setiap orang berbeza. Situasi berbeza. Ada yang macam okey aku apa tu kira situasinya macam ada anak macam tu. Ada lagi komitmen lain lah. Ada anak tu. Kalau Indah pun ia walaupun ia single, ia menjaga ibu bapanya. Situasinya tu sama berbeza sama toleransi ke risiko instrumen kewangan yang kan diambilnya ni. Itu salah satulah yang mesti faktor yang mesti ketani ingatkan dalam mencari instrumen kewangan ni. Supaya Indah terkacau macam mana macam orang yang punya tabiat dalam menyimpan sama membelanjakan perbelanjaan. So dari sana tu yang paling sensitif lah orang yang perlu ketani ingatkan di dalam semasa merancang matlamat ketani ni supaya macam mungkin dalam 3 tahun akan datang mau ada anak lagi seorang macam tu. Kalau Indah pun aku nak mau tapi macam mana macam kalau ada anak dia. So mesti ada dirancang yang orang baik macam mana kalau ia ikut plan itu ataupun worst case scenario orang. Mesti ada 2 perancangan itulah. Jadi ini puannya ingin juga bertanyakannya mengenai dengan simpanan dan juga perbelanjaan harian ini. Yang mana perlu diutamakan ni? Membayar dahulu, contohnya lah kalau ada kereta ataupun ada hutang maksudnya ada loan kereta ataupun rumah. Di masa tu mana satu yang perlu didahulukan? Menyimpan dahulu ataupun membayar perlu yang dibayarlah macam mana? So kalau macam tu sebaik saja gaji masuk, bayar dulu hutang ke bank. Yang diperlukan. Yang pinjaman. Yang penting-penting. Yang pinjaman dulu. Pinjaman. Okay, and then sebelum ketani membeli barang asasi ketani, simpanan. Itu simpanan nombor 2. Dan nombor 3 baru barang asasi ke apa tu. Yang lebih-lebihnya tu. Supaya ketani macam orang guilt free untuk macam berbelanja ataupun kan barang asasi tu. Okey, aku tahu sudah aku ada menyimpan, jangan dikacau duit simpanan ni. Pasal ada yang menyimpan, diorang pakai hujung bulan. Itu bukan menyimpan tu pasal duit itu kira Indah beranak ni orang. Maksudnya itu yang lebihnya pun akan disimpan. Yang lebihnya tu yang dibelanjakan. Simpanannya tu jangan dikacau lah. Baik, ingin je disentuh mengenai dengan matlamat ini, Puan ya. Tadi ada menyentuh matlamat itu setiap orang berbeza. Tapi bagaimana pula di mana matlamat itu kadang-kadang bukan hanya satu matlamat akan ketani pilih. Sebagai contoh tadi rumah, bukan hanya setakat rumah tapi mungkin anak-anak, mungkin kemudian kereta ataupun mungkin juga yang lainnya. Jadi adakah jua berbeza bagi matlamat seseorang itu ataupun instrumen seseorang itu bagi perbezaan setiap matlamat yang lain? Contoh kereta so ataupun macam rumah. kalau biasanya kalau ketani mau satukan semua sekali kan tahu. Okay. So kalau ia mau satukan satu dalam satu instrumen kewangan saja boleh, tetapi mesti dilihat. Make sure macam duit ani untuk ani untuk ani. So kira memplan masa ketani merancang tu ketani mesti ada jangka masa. Setiap bila ketani macam ani bila maybe 5 tahun ni aku akan naik hajinya. Sudah 5 tahun kan yang 10 tahun kemudian anakku masuk ke universiti dia. So ketani mesti note down lah di mana tarikhnya, harinya, bukan harinya lah, macam tahunnya apa tu. So ketani dapat tahu yang ani berapa aku perlukan, tu dicampur semua. And then mencari instrumen yang sesuai. Kalau ada satu yang tu, kalau Indah pun ketani boleh bahagikan. Indah salah, ia ikut kesesuaian seseorang itu. Sama ada yang mau samakan ataupun yang mau aku nak mau kalau aku naik haji ia punya fund itu bercampur dengan untuk aku mengantar anakku ke universiti nanti. So itu pun boleh juga.
Pasal setiap orang memang lain-lain lah yang dia mau. Jadi dari sana anda juga dapat dibegitukan general mesti berbeza indah. Ia ikut macam apa yang ketani mau, ketani aku okey kalau pasal ada orang macam aku prefer alih-alih lah. Tapi ada orang macam samakan saja, aku tahu yang mana, aku will remembernya. Ingat kutunya apa. Ada something macam. Jadi bergantunglah kepada keselsaannya pelanggannya. Okey. Jadi seterusnya ni menang kita ada masa ya. Juga kita tanyakan kepada puan sendiri ya. Sekiranya ya ada yang berminat ni untuk membuat simpanan dapat berbagai ya, bukan saja dari cash wang tunai, tapi ada juga yang menyimpan dari segi pelaburan, insurans dan juga emas. Bagi pendapat puan sendiri macam mana? Ia berbalik kepada kesesuaian. Pasal setiap orang indah semestinya risikonya tu aku mengambil risiko yang tinggi macam investing kan aku ninya. Tapi kalau ada orang macam aku prefer yang lebih selamat sikit nula capital guarantee ataupun macam modalnya tu apa yang aku simpan aku dapat balik at least sama a little bit lah sedikit macam tu. So dari sana kalau kita ni boleh bisanya berjumpa dengan pakar kewangan lah memberitahu semua ni sebab durang kiranya lebih mengetahui mengenai instrumen-instrumen ni. Jadi ketani begitu keselesaan ketani saja. Pasal indah semestinya dapat ketani dapat menerima yang yang ni aku ani So dari sana kira kesesuaian lah juga. Ya mesti yang benda macam mana saving ni dia boleh generalize. Pasal situasi seseorang berbeza. Even untuk orang yang laki bini pun berbeza tu. Untuk merancangnya lah. Baik, alhamdulillah telah pun dikongsikan bersama dengan narasumber kita iaitu Puan Hafizah Osili. Katanya yang paling penting bila memikirkan sesuatu tu kita dijarok dulu. Biar dia 2-3 hari fikirkan betul-betul dan ada muktamadnya dan insyaAllah barutah kita ni dapat melihat sejauh mana ataupun bagaimana cara yang terbaik dalam kita ni merancang kewangan kita ni dan apakah matlamat sebenar bagi setiap perancangan kita ni itu ya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Puan Hafizah Osili kerana berkesudian. Terima kasih Puan dan moga kita bersuara lagi. Salam sejahtera.